news news-news yang sangat penting untuk kita lihat pada hari ini ya. Okey. Jadi seperti yang saya akan buat seperti biasa, saya akan sharekan skrin saya dulu supaya anda semua boleh tengok Dan recording adalah di dalam progress. Okey. Right. So seperti yang anda dapat lihat di sini, hari ini ialah 20 hari bulan Tuesday hari ini adalah Tuesday. Jadi seperti yang anda tahu, kita boleh buka forexfactory.com Okey, forexfactory.com dan kemudian kita akan melihat kepada apa news yang penting untuk 20 Disember. Jadi seperti biasa yang saya selalu tekankan ialah kalau kita melihat kepada news yang berwarna merah, makanya sebenarnya news itu adalah satu news yang sangat-sangat penting Maksudnya dia adalah high impact news Dan kalau kita melihat kepada news yang berwarna kuning, berwarna kuning seperti ini, bukan kuning lah, dia boleh dikatakan sebagai orange lah, Kalau orange, dia akan jadi medium impact, Dia akan menjadi medium impact, maksudnya dia mempunyai impact juga. Kalau dia adalah kuning, makanya sebenarnya dia mempunyai kurang impact di dalam market. Jadi pada hari ini kita akan bercerita tentang gold, kerana kita nak predict fundamental analysis untuk gold dan juga technical analysis juga. Jadi seperti anda lihat di Tuesday ini, kita mempunyai news yang berkaitan dengan USD, tapi ini adalah yang berwarna kuning, Jadi kalau ia ni berwarna kuning, maknanya kita tahu dia tidak mempunyai banyak impact Tapi saya ada beberapa perkara juga yang saya nak bagi tahu Kalau anda ingin sebenarnya go through juga perkara ini, tak ada masalah tak ada masalah juga, kerana ini juga boleh memberikan anda knowledge lah tentang apa itu housing starts dan apa itu sebenarnya building permits. Tapi selalunya kita kalau kita kekurangan masa, so kita tak payah pergi untuk yang berwarna kuning lah. Jadi apa yang saya akan buat sekarang ni, seperti yang kita tahu, kita pertama ialah kita melihat kepada schedule news di Forex Factory. Okay, this is the first step yang kita tengok. Okay, di Forex Factory. Kalau contohnya kita tak ada apa-apa news yang boleh memberikan impact, makanya kita kena pergi kepada news yang akan berlaku sebenarnya di dalam market Kita kena dapatkan news-news yang penting untuk kita lihat sebenarnya. Okey. Jadi seperti yang anda boleh tengok di sini ialah saya akan pergi ke investing.com. Okay, that's the second step Anda tekan saja www.investing.com. Anda akan terus masuk ke dalam page. Kemudian anda pilih XAU USD Gold Spot US Dollar. Sekiranya anda tak ada ni, anda tekan saja XAU XAU dan kemudian anda akan mendapat seperti ini, XAU/USD. Anda tekan saja ini Sebab yang ni saya dah bookmark dah. Jadi dia senang untuk saya keluar untuk keluar di sini. Jadi anda pun boleh bookmark supaya senang untuk keluar. Lepas tu anda scroll saja kat bawah ni, anda akan melihat ada sekurang-kurangnya 3 news di sini. Jadi selalunya orang akan tanya apa news yang paling penting yang untuk kita lihat di dalam market. Jadi maknanya 3 news di sini adalah news yang sangat penting untuk tahu apa yang bakal berlaku di dalam market. Okey, sekiranya anda nak tahu lebih lanjut, anda scroll saja sedikit atas ni, anda akan melihat banyak news di sini Okey, contohnya apabila news ini berlaku gold prices slip further below 1800 as rate hike fears rate Okey, jadi anda tahu, anda tengok news ni keluar apa jadi. Jadi gold ada kejatuhan sedikit di sebelah sini. Boleh tengok kat 5 minit ataupun boleh tengok kat 15 minit Anda boleh tengok apa yang jadi Yang ni Asian market mostly weaker as investors question China reopening Maksudnya kita ada news yang baru masuk. So, kita tengok. Tengok kalau kita reloadkan balik, kita akan dapatkan 45 minit lagi kita ada satu news yang baru. Okey, pertamanya kita akan melihat apa yang berlaku dekat news ni Jadi kita tahu Asian market dah jatuh kerana investor tu pelabur-pelabur menanyakan untuk bertanya tentang China reopening Kerana seperti yang anda tahu, sebelum ini China sebenarnya mempunyai zero COVID policy mereka, di mana sebenarnya mereka tutup mereka punya negara kerana mereka ingin kontrolkan number of cases mereka ingin kontrolkan penyebaran untuk wabak COVID dalam negara mereka.
Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, kita boleh baca apa yang ada kat sini ni. Okey, mungkin anda rasa yang news ni sebenarnya adalah news yang sangat-sangat panjang untuk anda baca sebenarnya. Tapi saya ada sesuatu nak beritahu tau. Kalau anda perlukan semua fundamental analysis anda, maka inilah fundamental analysis anda. Ya, maksud dia news ini sebenarnya dah summary kan apa yang anda perlukan dan apa yang anda perlu tahu supaya anda boleh tahu apa yang akan berlaku. Maka ni sebenarnya adalah lebih baik untuk kita baca ni daripada kita buka chart dan sebagainya lah. Makanya anda boleh dapatkan apa fundamental factor yang penting di dalam market. Sepertinya contohnya kita tak perlu baca semua tapi kita cuma ambil points yang penting. Kita tahu Asian share markets were trading mostly in negative territory on Tuesday, okay, as investor anticipated, or a somewhat rocky road for China's unwinding of COVID restriction and the prospect that US interest rate will rise higher than expected in 2023. Okay, itu adalah fundamental factor yang pertama. Kenapa saya cakap itu adalah fundamental factor? Okey, pertamanya kerana news ni dah katakan yang bahawa US interest rate akan naik. Ya, akan naik di 2023. Ya, kita dah tahu dah, maknanya kita tahu kalau interest rate naik, maknanya US dollar pun akan naik juga, ya. Okey, dan juga kita tahu China unwinding of COVID restriction, maksud dia China tak membuka dia punya negara dia kerana dia adalah lebih kepada COVID restriction dia. Ya. Kenapa apa kaitan China dengan perkara ini ialah kerana China merupakan the largest importer of copper and also gold di dunia. Ya, maknanya kalau China buat apa-apa, maka ini sebenarnya boleh memberikan impact kepada gold prices. Okey, kalau US interest rate naik, maknanya gold akan menurun. Jadi itu adalah fundamental factor yang penting untuk kita lihat di sini sebenarnya. Dan kemudian dia kalau kita lihat MSCI Broad Index of Asia Pacific Share outside Japan was down after US stock ended previous lower. Yang ini semua untuk beritahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi kita lihat apa yang China tengah buat. China is pushing on with the easing restriction after 3 years of COVID-19 lockdowns, which is giving investors to question how financial market will react to the reopening. Okay. Maksud dia kita boleh lihat yang bahawa walaupun kita kata yang unwinding COVID restriction ini, tapi kita juga boleh melihat di sini yang bahawa dia katakan yang bahawa perkara ini sebenarnya ditinggalkan kepada investors, okay, supaya kita tahu macam mana kalau contohnya kalau China ingin buka market dia, masa kita akan tengok macam mana financial market akan react juga, okay. So kita tengok the positive reaction to reopening is starting to give away to realization that it's going to be a lumpy path for China to get there. Okay, ini adalah berdasarkan apa yang JP Morgan market strategist katakan Okay, kita lihat lagi, kita cari lagi untuk fundamental factor yang lain Yield rose 11 basis point in United States. Okay, yield rose kalau anda dapat lihat yield rose. Yield rose ni apa sebenarnya? Okay, yield itu adalah sebenarnya keuntungan keuntungan. Kalau mereka bercakap tentang treasury yield rose, maksudnya treasury yield naik. Maksudnya kita tahu yang keuntungan treasury itu meningkat. Maksudnya kita tahu yang Amerika sebenarnya mempunyai duit yang banyak lah sebenarnya. Okay, jadi kalau kita tahu begitu, maknanya itu adalah sesuatu yang baik untuk dolar juga. Ya, maksudnya dolar akan naik juga sebenarnya Okay. Jadi sekarang ni kita tengok as investors shifted into the bonds as a safe haven bet while they digested the Federal Reserve 50 basis point rate rise delivered last week. Seperti yang kita tahu pada 14 Disember yang lalu, mereka sebenarnya mempunyai satu meeting meeting untuk diadakan untuk mereka sebenarnya tahu sama ada mereka nak naikkan interest rate ataupun mereka tak ingin naikkan interest rate. Jadi seperti yang anda tahu di sini, mereka sebenarnya telah menaikkan sebanyak 50 basis point. Makanya perkara itu sebenarnya telah berlaku. Makanya disebabkan perkara itu berlaku, makanya mereka sebenarnya shift kepada greenback ataupun dolar sebenarnya Okay. The subsequent hawkish Fed policy update remains fresh in the minds of investor. Okay, jadi investor sebenarnya berpendapat yang bahawa mereka Fed akan lebih berpegang kepada hawkish Okay, hawkish itu adalah kenaikan US dollar. Okay, jadi kita tengok lagi apa lagi sebenarnya.
The bank is expected to maintain its ultra-loose monetary policy, but any signs of change of tone towards inflation, which has exceeded 2% target of the 7 months, will be scrutinized. Okay. Australian Reserve Bank considered leaving interest rate on hold at its December 6 policy meeting, according to minutes published on Tuesday, but delivered a 25 basis point hike. Maksudnya Australian Reserve Bank juga telah sebenarnya menaikkan interest rate mereka juga ya. Okey, ni cuma kita nak tahu saja apa yang berlaku di central bank yang lain juga. Okey, kenapa perkara ni penting? Kerana kalau selalunya central bank ini membuat decision, contohnya kalau contohnya Fed menaikkan interest rate, maka ni kita tahu juga yang central bank yang lain juga mereka juga mempunyai kemungkinan besar untuk menaikkan interest rate mereka juga. Jadi makanya kita tahu daripada sini juga kita sekiranya kita trade untuk pair yang lain, kita tahu apa yang akan jadi kepada pair yang lain juga ya. Okey, jadi kalau contohnya kalau central bank yang lain juga meningkatkan interest rate mereka, maka kita tahu yang Fed juga kadang-kadang akan sebenarnya meningkatkan interest rate mereka juga. Maka ini adalah satu fundamental factor juga. Okey, jadi ini cuma untuk beritahu apa yang berlaku. It's still some distance. The European single currency was down, maksudnya euro mengalami penurunan. Okay, dollar index which tracked the index against factor of other was down. Okay, kalau kita lihat Dow Jones jatuh. Okay, semua ni jatuh kerana kalau share market selalunya jatuh, maknanya US dollar akan meningkat juga. Okay, dan kalau kita dapat melihat di sini sebenarnya gold was slightly lower. Spot gold was traded at this one, and US crude. Okay, ada sedikit kenaikan Okay, ada sedikit kenaikan saja. Okay. Jadi inilah yang sebenarnya kita dapat daripada sini Okey, itu yang sebenarnya saya nak terangkan. Yang keduanya, kita nak lihat sebelum news ni keluar. Sebelum news ni keluar, ada satu news sebelum tu yang sebenarnya lead kepada news ini Okey, kita tahu yang semua news ini sebenarnya dia adalah berkait rapat Okey, saya selalu bercakap tentang news yang sebelum ni sebab kadang-kadang ada informasi di sini yang sebenarnya yang kita boleh ambil di mana kita yang boleh membantu kita di sini juga untuk mendapatkan trend-trend yang akan berlaku nanti Jadi kita ni selalunya menggunakan teknik ini untuk mengetahui apa yang akan berlaku dalam hari itu sebenarnya Tapi boleh ke sebenarnya selepas kita membuat satu trend konfirmasi berdasarkan fundamental analysis, boleh ke perkara ini boleh ke trend itu berubah? Jawapan dia yes. Perkara ini boleh berubah Okey, bagaimana perkara itu boleh berubah? Ini adalah melalui sesuatu yang dipanggil sebagai coincident news. Okey, coincident news ini adalah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Sesuatu yang kita tak boleh kontrol Sesuatu yang kita tak boleh kontrol. Okey, contohnya lah, mereka katakan yang bahawa China akan buat reopening. Contohnya mereka akan buat reopening. Tiba-tiba akan ada satu news yang katakan yang bahawa dia takkan ada reopening contohnya. Jadi maksudnya dari kat sini kita boleh sebenarnya melihat yang bahawa satu perubahan trend akan berlaku sebenarnya. Jadi selain daripada itu kalau contohnya kalau kita lihat kepada ni, kalau kita nak tengok kepada coincident news, maksudnya kita boleh pergi ke news ini, di bawah news ini dan kemudian kita pergi news/latest stories di sini news/latest stories. Dan kalau latest stories di sini, kalau anda scroll saja anda boleh melihat semua news coincident di sini. Okey. Jadi maksudnya memang banyak tapi sebenarnya anda jangan melihat kepada semua news. Di sini anda pilih news berdasarkan kepada pair yang anda sebenarnya tengah trade. Contohnya anda trade gold, okey, maknanya apa yang anda boleh buat ialah anda pilih kepada news yang berkaitan dengan US dollar Anda boleh lihat kepada apa yang berlaku di US dollar. Tapi kalau sebenarnya anda sebenarnya melihat kepada news-news di sini, news-news di sini juga mempunyai coincident news juga disebabkan saya menggunakan Forex Factory dan juga investing.com adalah untuk kita mendapat satu kepastian tentang news sebenarnya Jadi apabila kita mempunyai dua sources of information, maka ni kita tahu information yang kita dapat itu lebih stable yang boleh membantu kita untuk mendapatkan trend yang betul di dalam market Saya akan terangkan dengan lebih lanjut tapi sebelum tu saya pergi kepada apa yang berlaku sebelum ni yang sebenarnya leadkan kepada perkara ini Okey, jadi seperti yang anda tahu, gold prices slip further below 1800 as rate high years rate. Maksudnya seperti yang anda tahu, di sini juga anda tahu sebenarnya anda dah tahu dah yang bahawa
yang Fed sebenarnya akan meningkatkan interest rate mereka. Jadi makanya anda tahu daripada news yang sebelum ini juga yang gold prices ada kejatuhan kerana rate high fears rate. Maksudnya dia dah ada satu ketakutan. Investor sebenarnya dah ada satu ketakutan yang bahawa interest rate pasti akan naik sebenarnya. Jadi disebabkan itu gold prices sebenarnya menurun. Jadi anda boleh tengok gold price sebenarnya menjatuh dan sebagainya over rising rate. Okay, over rising rate and potential recession in 2023 okay, saw investors pivot into dollar and treasury yield with broader metal market also coming under pressure sebenarnya. Okay, makanya seperti yang anda dapat lihat di sini, maksudnya ini semua yang dikatakan di sini sebenarnya leadkan kepada news yang berlaku di sini. Okay, jadi anda tahu spot gold sebenarnya telah jatuh, okay, anda tahu dan investor sebenarnya concern kepada apa yang berlaku dan seperti yang anda tahu dia ada uncertainty over global recession dengan weakening economic activity kerana to offset a demand recovery in the major importer China seperti yang saya katakan tadi. Dan seperti yang kita boleh lihat, still tightening of copper supply due to political unrest in the top producer like Chile and Peru is likely to help support prices in the coming months. Walaupun sebenarnya kita tahu yang bahawa major importer China sebenarnya kita tak sure apa sebenarnya dia punya ni sama ada dia nak buka ataupun dia nak tutup ke apa. Tapi dekat sini kita dah tahu dah yang bahawa apa yang berlaku di Chile dan Peru pasti akan membantu kepada uh, kepada kenaikan copper. Okey, kenapa sebenarnya kita bercakap pasal gold, tapi kenapa sebenarnya kita juga fokus kepada copper? Kerana copper dengan gold ini adalah di bawah metal market Dia adalah di bawah metal market. Maksudnya selalunya apa yang berlaku kalau copper prices selalunya naik, maknanya selalunya gold prices pun akan ikut sekali Maknanya sebenarnya metal market ini mereka bergerak dengan correlation yang positif. Mereka mempunyai satu positive correlation di mana sebenarnya mereka kalau satu naik maka ni yang lagi satu tu akan naik juga. Okey, jadi itulah yang saya nak bagi tahu untuk yang dua ini Jadi makanya daripada sini kita tahu yang bahawa trend kita masih sebenarnya menyokong kepada bearish masih menyokong kepada bearish. Okey, iaitu sebenarnya membantu kepada kenaikan US dollar Ya, okey. Jadi okey, itulah begitu kita tahu Okey, jadi untuk hari ini saya nak cerita tentang fundamental range fundamental range. Okey, fundamental range ni adalah sesuatu yang sangat penting sebenarnya kerana fundamental range sebenarnya memberikan kita jalan di mana kita boleh trade sebenarnya. Okey. Jadi kalau kita tahu sebenarnya jalan yang selamat, maksudnya kalau kita trade di dalam jalan yang selamat itu, maknanya kita boleh selamat di dalam trade kita. Tapi boleh ke jalan ni macam contohnya jalan ni salah ke ataupun jalan ni macam contoh ni ada mempunyai lebih jauh perjalanan dia ataupun dia punya destinasi dia lebih kurang Okey, jawapan dia adalah yes Okey, that means range yang kita berikan ni kita tahu yang bahawa dia pasti market pasti akan lalu pada hari itu sebenarnya macam mana pun dia akan retrace balik ke tempat tu dan macam mana pun dia pasti akan lalu di sana. Yang maksudnya kita dah dapatkan fundamental range di sana. Jika anda tahu trend saja, anda faham trend, maksudnya anda boleh trade di sana dan anda pasti boleh mendapatkan untung. Kalau tak ada coincident news yang masuk di dalam fundamental range tersebut. Okey, tapi coincident news adalah sesuatu yang kita tak boleh nak predict Jadi kalau anda nak tengok coincident news, anda sentiasa kena melihat kepada forex factory anda di sini. Okey, seperti yang anda lihat sini, anda boleh tengok anda tak mempunyai banyak news lagi tentang US Anda pilih seperti kalau anda nampak apa-apa tentang US, okey, ini adalah 6 jam yang lalu Anda boleh baca juga apa yang berlaku Okey, 6 jam yang lalu apa yang berlaku. Home builders with less confidence about the business. They're starting to see potential in short Okey, kerana ini sebenarnya bergantung kepada apa yang news yang kita ada pasal housing starts tu. Pasal housing starts. Jadi seperti yang anda tahu housing starts tu sebenarnya dia berada di dalam kategori low impact Okey, kalau anda lihat ke 20 hari bulan ni 20 hari bulan ni anda lihat ke housing starts ni dekat sini dia adalah di bawah kategori low impact Tapi kalau seseorang tu kalau dia bercakap pasal ni juga kita boleh juga sebenarnya melihat kepada apa yang mereka katakan. Namunnya tapi tahu yang bahawa ini sebenarnya tidak memberikan impact yang cukup kuat di dalam market untuk masa sekarang. Okey.
So, apa yang kita boleh buat sekarang ialah kita akan bercerita tentang fundamental range. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, anda tahu range anda adalah di antara 1784.66 ke 1788.20. Ya, seperti yang anda dapat lihat di sini sebenarnya. Okey, jadi ada orang tanya saya ambil range dekat sini. Okey, saya ambil range dekat sini Tapi kalau ada ke cara lain untuk kita calculate dan sebagainya, ada Kalau anda rajin, anda pergi saja ke historical data ni. Okey, historical data kat sini. Okey. Dan kemudian anda scroll saja kat bawah ni. Anda boleh lihat anda ada open price dan anda juga boleh lihat yang anda ada high price. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, open price ini dan high price ini anda sebenarnya boleh menggunakan frequency number, iaitu frequency number tersebut adalah 5. Ya. Jadi apa yang anda boleh buat, anda kalau ambil 5 daripada open dan 5 daripada high ini, anda bahagi saja dengan 5, maknanya anda akan mendapat starting price dan juga high price untuk the daily sebenarnya Dan pastikan anda melihat kepada daily time frame Okey, maksud dia anda sebenarnya nak cari average Anda nak cari average Okay, kalau contohnya anda ada 10 pun anda tetap bahagi dengan 5 juga. Tapi advisable kalau contohnya anda gunakan 5, maksud dia anda bahagi dengan 5 anda akan dapat open price dan high price Itu untuk daily. Dan kalau anda rasa yang dia punya range dia akan sedikit berubah, okey, dia punya range selalunya tak banyak sangat beza sangatlah. Ya, tapi kalau contohnya anda gunakan kat sini pun boleh, range ini pun boleh. Kalau anda gunakan range ini pun boleh, tak ada masalah juga Tetap juga dia akan melalui range ini Okey, selalunya dia akan melalui 1784.66 ke 1792.08 Ini adalah range yang pasti yang dia akan melalui pada hari itu Okey, jadi saya sekarang dah sebenarnya ceritakan tentang range. Saya dah ceritakan tentang range. Cara paling senang untuk anda ambil range. Cara paling senang untuk anda sebenarnya pilih news yang penting untuk hari itu. Dan seperti yang anda tahu, anda sebenarnya tahu yang bahawa trend itu adalah bearish. Okey, maka senanglah fundamental analysis anda. Dan ini adalah satu cara yang anda boleh gunakan untuk sebenarnya anda tahu tentang trend. Jadi, sekarang ni saya nak tanya, ada sebarang soalan ataupun tak ada sebarang soalan? Kalau ada sebarang soalan, sorry late. Oh, tak apa. It's okay, saya tadi. No problem. Yeah. Okey. Jadi seperti yang saya dah katakan ni, saya dah bagi news yang penting untuk hari ini untuk kita lihat Kalau contohnya anda masuk trade okey, contohnya anda masuk trade sekarang, maknanya anda lihat pada news sekarang. Kalau contohnya anda mempunyai sesi-sesi lain yang anda masuk, maknanya anda buat perkara yang sama juga Lihat kepada investing.com apa sebenarnya fundamental news fundamental factor tu perhatikan betul-betul apa news tersebut, dapatkan dia punya informasi dia seperti yang kita baca tadi dan kemudian anda boleh determinekan trend dia. Kalau contohnya anda lihat kepada news yang sebelum ini cuma untuk anda melihat ada perbezaan ataupun tak ada Okey, saya cuma gunakan 2 news saja. Kalau anda nak gunakan 3 news pun tak ada masalah juga Kalau anda lihat kat sini treasury yield rise as recession fears fade Dekat sini pun kita dah tahu treasury yield naik. Kalau treasury yield naik, maksud dia membantu kepada kenaikan US dollar Jadi kalau untuk masa sekarang, kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda buka saja dan kemudian anda boleh sebenarnya melihat kepada apa yang sebenarnya berada di dalam news tersebut Ini adalah semua fundamental factor yang sangat penting yang anda boleh lihat. Sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut, anda letak saja kat sini, anda boleh tahu apa yang berlaku, technical summary dan sebagainya Okay. Alright. Okay. So sekarang ni saya nak ceritakan kalau contohnya tak ada apa-apa lagi pasal fundamental, saya akan ceritakan tentang technical analysis. Okay. Untuk technical analysis sebenarnya saya ada cara saya sendiri Tapi seperti yang anda dapat lihat dekat saya punya di sini saya ada banyak perkara juga yang saya tengah buat dan saya tengah researchkan benda ini juga. Cumanya saya sebenarnya excludekan STT untuk masa sekarang saya excludekan STT untuk masa sekarang. Saya pasti akan terangkan apa yang saya dapat daripada semua indikator ini
Dan kemudiannya saya akan juga tulis tentang semua indikator ini dan kemudian saya akan share di dalam grup juga. Okey. Tapi sebelum tu saya nak ceritakan tentang cara kita buat kita punya uh, analisis technical kita yang seperti biasa yang kita buat. Okay. Saya tak ambil masa yang lama untuk tu dan kenapa sebab saya nak terangkan indikator tersebut juga yang saya mendapat tahu. Okey, dan kemudian ni kita boleh berbincang juga untuk tengok apa lagi yang boleh menguatkan perkara tersebut dan kemudian kita akan juga tengoklah macam mana kita nak dapatkan satu entry yang bagus dan kalau boleh kita cuba untuk trade hari ni. Okey, kita cuba untuk trade hari ni Kita cuba untuk dapatkan dia punya dia punya range mengikut fundamental analysis kita seperti yang kita dah kata dia lebih menyokong kepada bearish Maksudnya kalau dia lebih menyokong kepada bearish maksudnya anda kena cari untuk sell lah. Lebih senang sebenarnya cari untuk sell. Tapi kita tengok juga kalau kita boleh cari untuk buy ke tak dan sebagainya. Kita try. Okey, kita try hari ni. Okey. So seperti yang anda dapat lihat okey. Pertamanya dekat same page anda pergi saja pada technical ni, anda pergi pada technical analysis seperti yang anda dapat lihat di sini. Okey. Cara saya ni saya lebih kepada data. Okey, saya lebih menggunakan untuk data. Jadi saya selalu akan tengok di investing.com Okey. Right. Yang anda tunggu saja untuk dia sebenarnya reload. Seperti yang anda dapat lihat di sini, kita ada semua time frame di sini Okey, kita akan buat intraday trading. Okey, intraday trading tu maksudnya kita akan trade untuk sehari Okey, dan sebenarnya trading formula ini sebenarnya mempunyai kemenangan sebanyak 80 ke 85%. Okey. Jadi tapi sekiranya kalau dia tak kena pending order anda jadi jangan sedihlah sebenarnya kerana apa yang berlaku ialah itu adalah untuk keselamatan Itu adalah untuk keselamatan. Okey. Jadi seperti yang anda dapat lihat di daily ini sebenarnya, di daily anda sebenarnya lihat pertamanya kepada pivot point anda. Pivot point. Pivot point ini adalah satu point di mana sebenarnya retracement pasti akan berlaku Jadi retracement yang anda dapat lihat selalunya anda boleh fokus kepada Fibonacci. Kenapa Fibonacci? Kerana dia mempunyai satu probability yang sangat tinggi untuk anda sampai di sana. Seperti yang anda dapat lihat di sini, anda ada 3 support point dan juga anda ada 3 resistance point di sini. Makanya sebenarnya anda tahu yang ini adalah support dan resistance point yang pasti dia akan retrace balik. Pertamanya apa yang anda boleh buat ialah anda kena melihat kepada apa yang technical indicator anda katakan. Seperti yang anda dapat lihat di daily ini, anda dapat tahu yang bahawa technical indicator anda mengatakan sell. Sell. Jadi kenapa di sini adalah sell? Kerana technical indicator di sini seperti yang anda dapat lihat RSI, stokastik, RSI, MACD, ADX, William semua benda ni di sini semuanya memberikan kita summary yang bahawa dia lebih menyokong kepada sell lebih kepada bearish. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, untuk moving average dia sebenarnya menyokong kepada buy tapi tak apa, kita selalunya akan fokus kepada technical indicator kita. Kemudian kita perlu mendapatkan konfirmasi di mana kita akan check dengan weekly dan juga dengan monthly kita. Seperti yang kita dapat lihat di weekly kita ni, technical indicators kita mengatakan yang bahawa dia adalah lebih menyokong kepada strong buy Strong buy. Kenapa buy? Kerana semua indikator di sini sebenarnya memberikan kita summary yang bahawa dia adalah strong buy. Dan kemudian kalau kita lihat kepada monthly kita sebenarnya juga memberikan kita buy juga Maksudnya kita mempunyai 2 time frame yang menyokong lebih kepada buy untuk technical indicators dan kita mempunyai 1 time frame yang menyokong kepada technical indicators. Anda mungkin berpendapat kenapa saya tak lihat kepada time frame yang kecil. Sebab kenapa saya nak buat untuk long term trading dan saya tengah fokus kepada intraday trading. Jadi saya sebenarnya menggunakan 3 time frame ini saja dan kemudian saya akan gabungkan lagi satu indikator yang dipanggil sebagai linear regression channel. Seperti yang anda tahu di sini,
ini anda dah berada 8, 9, 10, 11. Anda dah ada 11 indikator, okey, yang boleh dimasukkan, okey, di dalam trading view anda. Okey. Tapi saya tak masukkan untuk semua tu. Okay, saya nak share dengan anda. Okay, so just give me a moment. Okay. Jadi sini adalah benda-benda yang baru. Tak apa, saya akan terangkan juga, no problem. Okay. Jadi okay. Jadi kalau contohnya lah kan, saya tutup ni. Okay, tutup ni sekejap. Tutup ni, saya tutup yang ni. Okay. Lepas tu saya juga tak apa. Okay, ni tak apa. QQE dengan STC tak apa. QQE dengan STC tak apa. Okay, contohnya lah, cuba bayangkan yang kita tak ada QQE dan juga kita tak ada STC di sini. Okay, cuba bayangkan yang kita tak ada QQE dan juga STC di sini. Okay, jadi kalau kita dapat melihat kita punya linear regression kita. Okay, linear regression ini dipanggil sebagai linear regression. Okay, saya nanti nak terangkan tentang tentang QQE ni. Sebelum tu saya terangkan dulu tentang intraday. Okey, jadi seperti yang dapat lihat di sini, ini sebenarnya menyokong lebih kepada downtrend di daily, di daily. Dan kemudian kalau anda pergi kepada weekly seperti yang anda dapat lihat di sini, okey, anda dapat lihat di sini untuk weekly anda mempunyai yang bahawa dia lebih menyokong kepada downtrend juga untuk linear regression dia. Okey. Dan kemudian kalau anda melihat kepada monthly dia, monthly adalah lebih menyokong kepada uptrend dia. Makanya dekat sini kita tahu yang bahawa kita mempunyai dua time frame yang menyokong kepada trend, iaitu downtrend menggunakan linear regression, iaitu di monthly dan juga weekly. Dan untuk untuk daily dan juga weekly, kalau untuk monthly kita mempunyai untuk uptrend sebenarnya. Okey. Jadi kita kena menggunakan dua strategi tester yang dipanggil sebagai Bollinger Band Strategy Tester dan juga RSI Strategy Tester. Okay. Dan adalah penting untuk anda pastikan yang bahawa Bollinger Band Strategy Tester dan juga RSI Strategy Tester anda mempunyai persen profitable melebihi 50%. Okey, di mana sebenarnya anda nak lihat benda ni saya akan tunjukkan. Seperti yang anda dapat lihat di sini, okey, ini adalah persen profitable. Anda pergi saja ke indikator kat sini, anda tekan saja Bollinger Band, kemudian anda akan dapatkan Bollinger Band strategi di sini. Okey, anda akan mendapatkan Bollinger Band strategi di sini. Okey, alright Okay, anda boleh dapatkan Bollinger Band strategi di sini sebenarnya. Okey. Jadi kalau lagi satu macam saya kata tadi, itu adalah untuk RSI strategy tester. Untuk RSI strategy tester, anda sebenarnya boleh menggunakan RSI strategi di sini. Okey. Alright. Okey. Jadi sepertinya mana anda boleh lihat dekat RSI strategi dan juga dekat Bollinger Band strategi ini, anda sebenarnya boleh lihat di sini. Bollinger Band strategi dan juga RSI strategi. Seperti yang anda dapat lihat di daily anda. Okey, seperti yang anda dapat lihat di daily anda. Okey. Di daily seperti yang tadinya kita sebenarnya ada linear regression kita. Okay, linear regression channel kita yang kita gunakan tadi Mungkin sekejap saya kena tutupkan ni, saya hidekan ni juga sekali Okay, ni saya hidekan, ada sebab kenapa saya hidekan Dan juga okey, kita dah ada kat sini Seperti yang kita tahu, kita kena pergi guna untuk gold Gold XAU USD. Harap sabar. Ada indie barulah. Yes, memang ada indie baru Sezadi, no problem.
saya akan terangkan tentang perkara itu juga ya. Saya akan bawa benda tu sekejap lagi. Not to worry. So, okay, seperti yang kita lihat lagi sekali anda pastikan yang anda pilih XAU USD di sini Okay. Dan kalau anda boleh lihat, anda sebenarnya boleh lihat yang bahawa dia adalah lebih kepada trend yang menaik sedikit Okay, saya nak terangkan balik. Ini menaik sedikit dan juga dia adalah lebih kepada neutral Kalau kepada weekly seperti yang anda dapat lihat, dia lebih menyokong kepada neutral ataupun downtrend sedikit juga. Dan kalau anda melihat kepada monthly, anda dapat lihat dia lebih kepada uptrend. Makanya seperti yang saya katakan tadi, untuk Bollinger Band Strategy dan juga RSI Strategy Tester, pastikan yang bahawa persen profitable anda melebihi 50%. Seperti yang anda dapat lihat di daily ini, anda mempunyai 66.44%. Okey, ini adalah untuk Bollinger Band Strategy Tester. Kemudian anda cek dengan weekly anda. Untuk weekly anda mempunyai 65% juga profitable profitable juga. Dan kemudiannya untuk monthly anda mempunyai sebanyak 33.33%. Jadi seperti yang anda dapat lihat di sini, okey, untuk monthly anda tidak menepati syarat tersebut di mana sebenarnya persen profitable anda mesti melebihi 50%. Jadi maknanya ini cuma adalah untuk Bollinger Band strategi saja tapi kita dah tahu daripada sini kita tidak boleh mengikut untuk trend di monthly kita kerana persen profitable adalah 33.33%. Okey, maknanya kalau sekarang ni kita kena check di RSI strategi kita mempunyai RSI strategi kita iaitu sebanyak 100% di monthly. Tapi disebabkan dia tidak menepati syaratnya untuk memastikan bahawa Bollinger Band Strategy Tester dan RSI Strategy Tester mesti melebihi 50%, makanya apa yang kita ada di sini ialah kita masih tidak boleh mengikut kepada apa yang berada di monthly ni Maksudnya kita tak boleh ikut time frame monthly. So sepertinya biasanya kita check di weekly apa yang berlaku. Di weekly sebenarnya kita mempunyai 60%. Dan kalau kita melihat kepada daily, kita mempunyai 72.92%. Okay. Kau boleh dengar tak ada masalah Okay. So 72.92%. Jadi maksudnya kalau anda tahu di sini yang bahawa daily dan juga weekly anda sebenarnya adalah melebihi 50%. Jadi maksudnya anda tahu yang anda boleh rely untuk trend di daily dan juga untuk weekly anda. Seperti yang anda tahu untuk linear regression anda sebenarnya adalah lebih kurang sama di daily dan juga di weekly anda Tapi cumanya di weekly anda ni adalah lebih kepada neutral. Okay. Dan kepada daily anda dia juga adalah neutral juga Okay, mungkin slightly uptrend dan weekly mungkin weekly adalah downtrend Okay, jadi seperti yang saya katakan tadi, anda sebenarnya telah menggunakan banyak indikator Okay, banyak indikator ni seperti yang anda dapat lihat di sini, ini adalah lebih kurang sebanyak 10 ke 11 indikator yang anda gunakan campur dengan linear regression anda, maksudnya dia mempunyai lebih daripada 10 indikator yang anda tengah menggunakan. Jadi seperti yang anda tahu di daily ini, anda sebenarnya menyokong kepada sell dan kalau anda melihat kepada weekly anda, dia menyokong kepada strong buy. Okey. Kalau anda sekiranya anda datang ke situasi begini yang anda tidak tahu sebenarnya anda nak pilih yang mana. Sama ada anda nak pilih lebih kepada buy ataupun anda nak pergi pada sell. Seperti yang saya katakan tadi, ada sebab kenapa kita buat fundamental analysis. Seperti yang kita tahu daripada fundamental analysis kita, fundamental analysis kita mengatakan yang bahawa dia akan lebih kepada bearish. Kalau sekiranya dia akan lebih kepada bearish, maksudnya penurunan US dollar akan berlaku. Okey. Kalau dia adalah penurunan yang akan berlaku, maksud dia kita akan sebenarnya fokus kepada resistance point kita. Okey, kita akan fokus kepada resistance point kita, okey, supaya kita boleh pilih satu point di mana kita boleh sell dan kemudian kita retrace balik di pivot point kita. Okey. Seperti yang hari ini saya akan cuba untuk memberikan sesuatu kerana saya juga sebenarnya ada buat satu research juga Okey, sebab saya nak ambil satu perkara sebab saya rasa
yang satu masalah yang sentiasa kita ada dengan strategi sebelum ini yang kita ada ialah kita akan sampai kepada stop loss kita. Kita akan sampai kepada stop loss kita dan kemudiannya kita akan retrace balik kepada pivot point kita. Okey, jadi itu adalah satu perkara yang kita pernah hadapi. Ya, jadi okey. Apa yang kita boleh buat sekarang ialah ya kita tahu yang bahawa dia adalah lebih bearish ya. Dan juga lagi satu ialah kalau kita tahu dia adalah lebih kepada bearish, possibility untuk dia sampai di 1805.63, 1799.67, makanya kita tahu memang dia punya possibility untuk sampai sana adalah kurang sebenarnya. Paling pun dia boleh sampai di resistance 1. Sebab tu sebenarnya kebanyakan orang mereka menggunakan resistance 1 sebagai dia punya point untuk dia sell dan kemudian dia akan retrace balik di 1790.01. Jadi itulah yang selalunya mereka buat. Dan itulah yang sebenarnya saya ajarkan. Tapi hari ini saya nak sebenarnya tukar sebenarnya sedikit daripada perkara itu ya. Makanya apa yang kita buat ialah ya tadi gold pacak lepas tu sekarang junam balik. Oh, I see. Sekarang junam balik lah. Oh, okay, okay. Cool, cool. Thank you. Thank you. Okay, ya. Ya, dia akan junam balik lah sebab dia pasti sebab Fed apa ni kan, Fed meningkatkan interest rate mereka dan kemudian kita tahu ya China reopening pun tak berapa kuat juga ya. Jadi memang dia akan kembalilah, dia akan ikut trend dia sebenarnya. Ya. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kita sebenarnya fokus kepada resistance kita. Okay, resistance kita. Jadi apa yang saya akan buat hari ni ialah saya akan ambil resistance 3 Okey, kita akan mencuba dengan resistance 3 sebagai our utmost highest resistance Okey, our utmost highest resistance di mana kita akan masukkan entry kita. Okey? Dan kemudian di pivot point kita akan menjadi take profit kita. Okey, di 1790.01. Okey, ini adalah sesuatu perkara yang kita akan mencuba kerana resistance 1 resistance 1 adalah satu resistance yang kuat. Okey, selalunya itu adalah resistance yang pertama yang tidak boleh ditembus. Okey, kalau sekiranya ada penembusan, dia akan pergi ke resistance 2. Okey, sekiranya ada penembusan lagi, maka dia akan pergi ke resistance 3. Okey, jadi anda pasti akan tanya saya, stop loss dekat mana sir? Okey, kalau untuk stop loss, anda sebenarnya boleh letak sebanyak 30 ke 40 pips daripada R3 ya. Kalau sekiranya dia sebenarnya kena pun masa dia itu adalah stop loss lah ya, sebanyak 30 ke 40 pips ataupun berdasarkan technical analysis masing-masing ya. Okey. So kalau sepertinya anda lihat di sini, anda pilih resistance 3 dan kemudian anda masuk di pivot point anda. Okey. Dan ini sebenarnya anda boleh mendapatkan profit anda sebenarnya ya. Okay, jadi ada orang tanya saya, kemungkinan untuk disampai di R3 tu tak ada kan? Okay, yes, jawapan dia yes betul. Perkara itu boleh jadi juga dan ada kemungkinan juga dia akan sampai ke R3 dan apabila dia sampai ke R3 maka dia pasti akan retrace balik ke pivot point. Ya, sekiranya anda takut untuk tunggu sampai pivot point, maka set TP anda di resistance 2 iaitu di 1799.67. Sekiranya anda nak lebih profit sedikit, anda set di 1795.98. Ya, sekiranya anda berani, anda tunggulah sampai 1790.01. Ya. Jadi anda sebenarnya boleh menggunakan cara ini untuk anda trade Makanya pertamanya anda dah tahu anda punya trend. Okey? Dan kemudian anda dah tahu berdasarkan pivot point dan berdasarkan Fibonacci dan berdasarkan resistance point ini yang pasti sebenarnya price akan kena. Ya, maksudnya anda mengambil advantage untuk price ini sebenarnya ya. Jadi anda mengambil advantage di price ini di mana anda sebenarnya masuk entry dan take profit sebenarnya. Cara ini sebenarnya mempunyai 80 ke 85% untuk kena dan pasti boleh kena ya. Cuma dia kalau tengoklah anda sebenarnya jenis yang macam mana. Kalau contohnya anda sebenarnya masuk pada trade itu pada masa itu, anda boleh nampak profit juga pada masa itu. Tengok berdasarkan kepada anda, kalau contohnya anda rasakan yang anda nak tutup selepas anda profit, boleh, tak ada masalah juga ya. Okay, berdasarkan number of pips that you would like to take. Okay, ada soalan?
Okay, Biogenius sebab tu tak berani trade JPY. Okay, Biogenius. Okay, alright. Kalau ada Biogenius okay, Biogenius tak berani take JPY. JPY sometimes volatile jugalah. JPY sometimes volatile sebab dia kadang-kadang dia punya central bank dia kadang-kadang dia kurang sebenarnya dia tak berapa involve sangat dalam interest rate. Lepas tu lagi satu dia apa ni? Ya, I faham ya. Sometimes dia boleh bertentangan juga ya untuk JPY sebenarnya. Tapi tak apa, kalau kita gunakan cara ni untuk fundamental analysis, anda boleh anda boleh sebenarnya ia ni boleh membantu anda lah untuk sebenarnya survive sebenarnya teknik harapan je yang tinggal untuk apa EJ ya. Floating duck semalam almost burst and miracle happen. I see, I see, I see. Okay, kalau macam tu kan, jom kita tengok Euro JPY sekejap lah. Kita tengok Euro JPY apa sebenarnya Euro JPY ni kita lihat together. Euro JPY, Euro Japanese Yen. Kita tengok sama-sama apa yang berlaku Okay. Euro Japanese Yen, kalau anda scroll kat bawah ni, okay, news and analysis, okay, risk reward 2nd of August okay, my god. Okay, risk reward for equities looks more attractive. JP Morgan. Okay, dollar source as Federal Reserve hint as early tapering. Okay, kita buka yang ni, kita tengok apa sebenarnya news dia. Kita buka yang ni pun kita tengok apa sebenarnya news dia. Okay, the risk reward for equities looks more attractive. JP Morgan. Okay, so kita tengok equity market all surges to 150 barrel. It doesn't see a recession. Explain that S&P 500 has seen its second sharpest PE basically, okay, per earning. The rating of the past 30 years exceeding typical compression seen during the prior recessions. Okay, inflation and gas concerns prompted downward revisions to our euro area growth forecast, where we now expect a mild GDP contraction in Q4 2020 up to Q1 in 2023. Okay, so in effect, incremental Fed dovishness is likely to pose a threat to the dollar, as USD typically does well in the recessionary environment. We stick with USD net length, and at JPY we have euro natural gas shortage in Europe, natural gas to boost oil demand, and this is offset this normalized stable supply, keeping our oil forecast unchanged. Okay, seperti yang anda dapat lihat di sini, kita tahu yang bahawa euro kemungkinan boleh mempunyai penurunan daripada apa yang kita lihat kerana kita mempunyai fundamental factor yang sebenarnya mengatakan yang bahawa euro sebenarnya boleh mempunyai penurunan. Jadi maksudnya ini sebenarnya akan membantu kepada kenaikan Japanese yen sebenarnya Jadi kalau kita melihat kepada news yang sebelum ni, dollar source as Federal Reserve hints and at early tapering. Kalau kita melihat di sini in early European trade climbing to 9-month cut back, okay, the dollar index, okay, euro USD was lower at 0.3%. Okay, ada lower euro ada penurunan, GBP pun ada penurunan, AUD pun ada penurunan juga Okay, minutes of this one apa semua, okay, against US dollar. That is this, okay, ahead of that dia banyak cakap pasal US Additionally, US JPY traded USD JPY traded higher USD ada peningkatan, okay, USD CHF ada kenaikan dan sebagainya People of Bank of China is expected to keep, okay, and all this, okay. So seperti yang kita tahu daripada news ini, kita sebenarnya dah tahu dah yang bahawa yang dia akan lebih membantu kepada Japanese yen berbanding dengan apa ni euro berbanding dengan euro. Daripada news yang kita ada ini kerana kita tahu dia punya supply, dan kita juga tahu yang apa sebenarnya yang mereka forecastkan inflation dan gas concern okay, di euro euro area forecast okay, akan ada GDP contraction GDP contraction tu adalah GDP penurunan daripada GDP penurunan daripada 2022 ke quarter 1
quarter 1 2023 di Januari selalunya ya. Okay. So okay, kita dah tahu dah apa sebenarnya yang berlaku dan sebagainya. Jadi daripada sini apa yang kita boleh buat ialah, ya, ni adalah technical check. Okay, jom kita tengok sama-sama kepada technical analysis. Okay, kita tengok kepada technical analysis kerana kita nak dapatkan lebih konfirmasi tentang apa yang berlaku. Ya, okay. So kalau kita melihat kepada technical analysis, okay, technical analysis contohnya kalau kita melihat kepada daily contohnya, kalau daily ini dia lebih kepada strong cell, okay, sama teknik sama seperti gold fokus kepada Fibonacci, daily strong cell, weekly strong cell juga, monthly kepada strong buy okay, alright. Okay, jadi dia adalah Euro JPY Euro JPY. Okay, jadi dia lebih menyokong kepada strong cell strong cell. Lebih menyokong kepada strong cell Okay, so apa kita buat ialah kita pergi kat sini juga. Okay, kita pergi kat sini juga di trading view kita ni. Kita pilih saja Euro JPY. Okay, JPY, Euro JPY, Euro Japanese Yen contohlah ambillah Wanda ke apa ke. Okay, anda tengoklah di sini. Kemudian anda dapat melihat, kalau anda melihat kat daily ni, anda boleh melihat dia adalah lebih kepada uptrend sedikit Okay, uptrend sedikit. Dan kalau anda melihat kepada weekly anda boleh lihat dia juga adalah membantu kepada uptrend juga. Okay. Dan kemudiannya kalau anda melihat kepada monthly anda sebenarnya boleh melihat kepada dia adalah lebih neutral ataupun mungkin dia sedikit menaik sedikit menaik ataupun sedikit menurun dia lebih kepada neutral lah. Okey, jadi apa yang kita buat seperti biasa, kita check dengan Bollinger Band strategi tester kita dan juga RSI strategi kita, tester kita. Seperti yang anda dapat lihat, kalau kita melihat kat daily kita ni percent profitable kita di daily adalah sebanyak 61.67%. Iaitu bagus Kalau kita melihat kepada weekly kita adalah juga 63.64%. Dan kalau kita melihat kepada monthly kita mempunyai 50%. Maksudnya 50% ni adalah sesuatu yang orang kata cukup-cukup Okey. Tapi ini tak apalah, dia masih menepati syarat 50%, tapi dia kena melebihi 50%. Okey, tak apa. Kita check dulu dengan RSI strategi. Seperti yang dapat lihat untuk RSI strategi untuk first day, bukan first day lah, untuk daily Untuk daily 62.5%. Kalau untuk weekly adalah 33.33%. Nampak weekly adalah 33.33%. Dia tidak menepati syarat Okey, dia tidak menepati syarat. Bollinger Band strategi dia bagus, tapi RSI strategi dia tidak bagus. Dia tak menepati syarat. Maknanya kita dah tahu dah that weekly is out of the league. Okey, weekly adalah out daripada league dia. Okey, jadi kalau kita lihat kepada monthly adalah 100%. Okey, so kalau kita tahu di sini sebenarnya kita boleh mendapatkan daily dan juga monthly untuk kita tengok kepada ya betul, kita tengah buat Euro JPY Zahid. Kita tengah buat Euro JPY sebenarnya. Ya, sebab tadi saya terangkan pasal gold, sekarang ni saya terangkan pasal Euro JPY. Ya. So untuk Euro JPY ni kita dah tahu dah yang bahawa percent profitable dia melebihi 50%. Okey, tapi kalau kita lihat kepada monthly dan juga kita melihat kepada daily, kita tahu yang daily sebenarnya lebih stable Kenapa stable? Kerana Bollinger Band di daily sebenarnya adalah lebih stabil Okey, adalah lebih stabil iaitu di 61.67. Tapi tak apa, kita boleh melihat kepada daily dan juga untuk monthly untuk trend sebenarnya. Jadi kalau contohnya kalau sekarang ni kita nak masuk entry untuk Euro JPY ni, mana Euro JPY ni? Euro JPY ni, makanya kita tahu daily, okey, daily dan juga monthly Satu adalah strong sell dan lagi satu adalah strong buy. Okey, tapi sekiranya anda ingin masuk ke daily dan anda tahu daripada fundamental factor anda yang bahawa dia adalah lebih menyokong kepada penurunan euro berbanding dengan JPY, makanya anda sebenarnya fokus kepada resistance point anda. Okey.
berdasarkan Fibonacci. At the mana? At the daily. Basically, ya. Anda fokus kepada daily, ya. Okey. Seperti yang anda tahu juga, seperti yang saya katakan, kita kena pastikan persen profitable mesti melebihi 50%. Kalau contohnya dia adalah 50% juga, kita tak ada kepastian juga di monthly juga. Ini adalah lagi satu perkara yang anda boleh lihat. Jadi apa bezanya yang dia boleh buat di sini? Bezanya ialah kalau contohnya monthly sekarang ni menunjukkan bahawa dia adalah strong buy. Kalau kita tahu yang kita tak boleh ikut trend di particular time frame tersebut, makanya kita tahu di mana sebenarnya kita boleh fokuskan, okey, untuk kita punya technical indicators juga. Maksudnya kita tahu dan semuanya sebenarnya pointing balik kepada daily kita. So maksudnya di sini sebenarnya seperti biasa apa yang anda boleh buat ialah anda boleh fokus kepada resistance satu anda, dan kemudian anda boleh sebenarnya ambil profit di pivot point anda. Tapi seperti yang saya katakan, selalunya saya tak trade untuk Euro JPY. Saya pernah try yang ni di atas gold dan perkara ini working selama 80 ke 85%. Makanya kalau contohnya dia adalah lebih kepada strong sell, maksudnya lebih penurunan akan berlaku. Ya, lebih penurunan akan berlaku. Paling dia boleh retrace di R1, okey. Dan anda tengok di current market pada masa itu tengok current market pada masa itu, tengok dia berdekatan dengan resistance yang mana. Okey, kalau contohnya dia berdekatan dengan resistance 2, janganlah anda masuk di resistance 1 Okey. Kalau anda nak masuk resistance 1 pun boleh, tak ada masalah juga Ini adalah lagi satu additional info yang saya boleh berikan. Jadi, kalau contohnya anda masuk di resistance 1, okey, dia akan retrace balik di pivot point anda. Ya, maksudnya dia akan touch dan kemudian dia akan balik ke pivot point anda. Okey, jadi ini adalah satu cara di mana sebenarnya anda boleh buat intraday trading sebenarnya untuk Euro JPY anda. Okay, alright. Tapi untuk gold hari ni kita fokus pada R3 Kita fokus kepada resistance 3. Okey, sekarang ni saya nak tanya, ada sebarang soalan ataupun tak ada sebarang soalan? Kalau tak ada soalan, saya nak sentuh tentang indicators yang kita yang saya tunjukkan tadi di Trading View Premium. Okey, kita go through sikitlah sebab saya pun sebenarnya baru mendapat tahu pasal benda ni Sunday masa tu saya juga cuba try So daripada sini saya dapat satu ni lah, sesuatu yang kita boleh lihat lah, yang kita boleh ni. Tapi saya masih sebenarnya tengah membuat mastery untuk semua indikator sini. Memang banyak indikator seperti yang anda lihat, tapi kita akan tengok apa kelebihan sebenarnya kepada semua indikator ini. Seperti yang saya selalu dulu saya fokuskan ialah saya fokuskan kepada 5 minit Saya selalu fokuskan kepada 5 minit. Tapi sebenarnya saya nak cipta satu strategi yang kita boleh gunakan di atas semua time frame juga. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang saya sebenarnya fokuskan. Okey, untuk Bollinger Band strategi dan juga RSI strategi anda lebih sebenarnya menggunakan untuk intraday saja. Okey, tapi disebabkan perkara ini telah berlaku di sini, makanya kita tengok macam mana kita boleh menggunakan Bollinger Band strategi tester ini dan juga RSI strategi tester ini di dalam apa yang kita lihat sekarang ni. Okey, contohnya lah Okey, saya nak pergi kepada gold saya nak tunjukkan untuk gold. Dan kalau boleh kita cuba untuk masuk untuk entry untuk hari ni kalau if it's possible for us Okey. Okey. Pertamanya saya sebenarnya nak ceritakan tentang extreme trend Seperti yang anda dapat lihat sini, ini adalah extreme trend. Okey, anda sebenarnya boleh buat setting begini. Okey, dia adalah memang default. Okey, bergantung kepada apa yang anda ada, anda tekan extreme. Kemudian anda pilih color anda berdasarkan apa yang anda suka apa yang senang untuk anda Okey, ini tak ada spesifik yang anda perlu pilih according to my color basically, tapi kalau anda nak ikut my color pun boleh, tak ada masalah. Saya pilih kuning dan juga saya pilih color 2 sebagai putih Okey. Paling pertama saya nak terangkan dulu tentang X-trend macam mana kita gunakan X-trend di sini Okey, saya terangkan satu persatu supaya kita boleh tahu nanti dia punya function dengan betul Okey. Ini regression pun saya tutup sekali. Okey. So, apa yang sebenarnya extreme trend ni sebenarnya buat?
Okey, extreme trend ni sebenarnya dia ada satu kebaikan dia. Okey, kalau anda dapat lihat contohnya di time frame 5 minit ini, apabila dia berada di warna di warna kuning ini, dia adalah lebih kepada uptrend. Okey. So saya nak request kita discuss CAT esok boleh? Ada new CPI esok saya pair yang terlibat positif atau negatif. Boleh tak ada masalah. Boleh tak ada masalah, boleh. Tak ada masalah kita bincang pasal Canada. You nak kita bincang pasal Canada juga hari ni? Kalau kita sempat kita boleh buat juga, tak ada masalah. Boleh. Canadian boleh. Tak ada masalah. Ya, okey. So, okey, tak apa. CPI untuk esok untuk Canadian. Okey, boleh tak ada masalah. Okey, saya tekan ni dulu. Kalau kita sempat nanti kita go for Canadian dollar jugalah. Ya. Yeah. So seperti yang anda dapat lihat di sini, okey, anda boleh tengok sebenarnya apabila dia extreme trend bertukar kepada warna putih, okey, kepada warna putih, maknanya perubahan trend akan berlaku. Okey, ini adalah kegunaan untuk extreme trend. Dan macam mana kita dapatkan konfirmasi dia? Konfirmasi dia kita dapatkan dengan QQE MT4. Okey, seperti yang anda dapat lihat QQE MT4 stokastik tak payah lagi lah saya rasa. Stokastik dia adalah lebih kepada RSI juga, iaitu dia kepada downtrend. Okey, kalau let's say dia below 25, maksudnya itu adalah oversold. Oversold. Kalau dia above daripada 75, makanya kita tahu dia adalah overbought. Itu saja. Itu saja. Okey, saya akan terangkan nanti tentang STC juga. Sekerana saya belum master STC lagi. STC adalah sebenarnya combination of MACD MACD dengan stochastic oscillator. Ya, kalau siapa yang boleh tahu untuk masterkan untuk STC juga, anda sebenarnya boleh tahu macam mana trend dan sebagainya. Juga bagus indikator tu pun bagus juga. Tapi cuma saya tengah ambil masa. Tapi kalau anda ada masa, sila belajar tentang STC juga. Ya, saya akan terangkan once saya dapat info yang lebih ni. Kerana ini adalah satu indikator yang sangat baru. Ya, sangat-sangat baru sebenarnya STC. Scarf Trend Cycle. Okay. So seperti yang dapat lihat di sini untuk extreme trend ini, kalau seperti yang saya kata, kalau anda buat konfirmasi dengan QQE MT4, seperti yang anda dapat lihat di sini, untuk QQE MT4 ini, anda boleh melihat di sini yang bahawa dia adalah berwarna merah. Kalau dia berwarna merah, maksud dia masuk dalam zone sell sebenarnya. Okey? Jadi anda tahu kalau anda mendapat apa-apa indication di sini yang dia berubah kepada warna putih dan kemudian ada bar yang berwarna merah, maksudnya anda tahu yang anda boleh sell di sini Anda boleh sell di sini. Okey? Okey, itu adalah cara yang paling senang untuk anda sebenarnya lihat kepada perkara ini. Okey, contohnya kalau kita nak melihat kepada buy seperti yang anda dapat lihat di sini, sini ada satu contoh. Kalau dia berwarna putih dan kemudian dia bertukar kepada warna kuning. Contohnya, makanya dia sebenarnya adalah lebih kepada buy trend. Tapi kita cek juga apa yang berlaku. Contohnya dia adalah di sini, iaitu dia adalah berwarna hijau. Berwarna hijau maksudnya dia menyokong kepada kenaikan. Jadi sepertinya apa kebaikan dia ialah dia kalau terus, dia kalau berterusan, dia berwarna kuning maksudnya dia masih berada di dalam zone buyer. Okey? Tapi kalau anda lihat di sini, yang bahawa dia ada penukaran color di sini, maksudnya dia ada reversal sedikit. Okey, ini untuk menunjukkan yang bahawa dia akan mempunyai reversal sedikit. Maksudnya kalau anda nak take profit ke apa, anda boleh tunggu untuk ni keluar, okey, untuk bar ini keluar di QQE dan anda boleh ambil profit. Maksudnya kalau contohnya anda masuk di sini, kalau contohnya anda sebenarnya buy okey, dia punya profit buy anda long position, so anda letak di sini sehingga anda ambil sehingga okey, contohlah anda ambil sampai sini contohnya, okey, dan anda pastikan risk reward anda anda boleh pastikan selama 1.5
Ya 1.5 ya. 1.5 pun boleh, tak ada masalah. 1.5. Dan kalau stop loss anda sebenarnya di bawah, anda tengok sebenarnya support yang terakhir, support yang paling terakhir, okey di sini ya. Okey. Dia maksudnya anda kalau ada buy dan masuk ke sini, maksudnya anda boleh dapatkan profit di sini. Ini adalah untuk teknik scalping juga. Dan saya gunakan sebenarnya di time frame. Okey, saya gunakan di time frame 5 minit. Ini cuma sebanyak, tak banyak pipun lah yang ni. Okey, tapi ini cuma sedikit lah. Kalau anda menggunakan volume yang besar, maksud dia anda sebenarnya boleh boleh mendapatkan dia punya profit. Okey, saya akan ini cuma satu, ini adalah yang pertamanya lah yang saya nak cerita tentang extreme trend dengan QQE MT4 ini ya. Okey, ini adalah cara penggunaan QQE dan juga extreme trend ni. Okey, untuk ni jom kita tengok untuk QQE ada tak dia punya setting dia. Kita tengok setting dia. Okey, setting dia seperti yang anda dapat lihat, ini adalah setting dia. RSI length adalah 3, RSI smoothing adalah 5 dan fast QQE factor adalah 4.238 dan threshold adalah 10 Okey, style seperti yang anda dapat lihat di sini, saya tak melihat banyak perubahan. Visibility okey seperti biasa dia adalah lebih kepada default. Cuma pastikan yang RSI length anda adalah 3 dan RSI smoothing anda adalah 5. Okey. Alright, itu saja. Okey, itulah yang sebenarnya kita boleh melihat Kalau anda lihat kat sini trend tengah menukar warna putih, anda lihat kepada QQE MT ni anda dah boleh dapatkan anda punya profit Okey. Sekarang ni saya nak cerita dengan FLI. Okey, follow line indicator. Okey. Ini adalah teknik yang kita pernah gunakan Okey, FLI bukan sesuatu yang baru. Sekarang ni saya nak buka FLI. Okey, apa kegunaan dan apa kebaikan FLI ni? Okey, seperti yang kita tahu, FLI sebenarnya memberikan kita bom Okey, bom ataupun hammer. Okey, bom ataupun hammer. Kalau contohnya kita ada hammer, okey, maksudnya kita tahu dia adalah lebih kepada sell. Kalau kita ada bom contohnya, dia akan lebih kepada kenaikan sebenarnya. Okey. Jadi apa yang saya boleh share pada hari ini ialah kita nak tengok apa sebenarnya yang jadi Nak tengok apa sebenarnya yang jadi. Okey. Seperti yang anda boleh lihat di sini, okey. Kalau kita menggunakan FLI kita menggunakan FLI di sini, kita dah dapatkan satu signal untuk buy dekat sini Kita dah dapat satu signal untuk buy di sini seperti yang anda boleh lihat di sini. Okey, tapi saya ada something yang saya nak terangkan. Kalau anda menggunakan extreme trend, anda sebenarnya dah tahu yang bahawa perubahan akan berlaku di sini. Okey, maksudnya perubahan akan berlaku sebelum bom tu keluar. Okey. Okey, kalau anda lihat ini maksudnya ini adalah reversal ataupun ini adalah sesuatu perubahan akan berlaku. Okey, kalau anda lihat kat sini. So, seperti yang anda dapat lihat daripada putih ni yang anda boleh lihat ni, dia sebenarnya tukar kepada warna orange. Maksudnya anda tahu yang bahawa dia adalah menyokong kepada kenaikan. Iaitu adalah untuk extreme trend. Okey, dan kemudiannya dia ada satu confirmation yang keluar juga daripada bom. Okey, daripada bom ni iaitu dia menyokong lebih kepada kenaikan. Okey. 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 Jadi sepertinya dia macam kita boleh menggunakan dua ni untuk satu kekuatan. Okey, untuk kekuatan untuk kita tahu sama ada dia akan berlaku penerusan trend ataupun dia tidak akan berlaku penerusan trend Ini adalah perkara yang saya nak share Jadi kalau anda lihat sini adalah biru, sini adalah kuning, kuning, biru, kuning Kita tahu dia walaupun dia floating dan kita tahu dekat sini kalau anda sebenarnya masuk according to extreme trend tadi dan kemudian anda ambil the take profit juga. Okey, sekurang-kurangnya 1.5 pun anda dah boleh untung dah scalping di sini Tapi sekiranya anda tunggu pun tak ada masalah juga. Cumanya anda dapat melihat kemungkinan yang penukaran trend boleh berlaku Penukaran trend ini kita tak tahu apa yang boleh jadi. Okey, kemungkinan dia boleh pergi kepada sell
dan kemungkinan dia boleh pergi kepada buy ya. Okey, kita ada banyak benda lagi yang kita boleh sharekan, iaitu seperti UT board alerts, linear regression dan sebagainya yang kita akan campurkan tapi kita pergi slow and steady ya. Okey. So seperti yang kita dapat lihat di sini, kita tengok yang bawah dia adalah biru. Okey, dan kemudian dia disokong Okey, ini adalah lebih kepada sideways dan kemudian dia lebih disokong oleh QQE MT4 kita dan dia membantu untuk kenaikan. Okey, dan kenaikan itu masih diteruskan. Okey, sebab kenapa? Kalau kita nak tahu di mana sebenarnya kenaikan itu akan berakhir, kita kena melihat kepada extreme trend dan juga kita melihat kepada QQE MT4 kita. Okey, kenapa Kalau contohnya dia dah bagi warna putih kat sini, dia adalah lebih cepat. Dia bagi tahu lebih cepat daripada FLI. Okey, kerana FLI keluar dia punya bomb dia ataupun dia keluar dia punya hammer dia adalah sedikit lambat daripada extreme trend. Maksudnya di sana kita dah tahu dah yang sebenarnya penukaran akan berlaku. Confirmkan dengan QQE MT kita ni, MT4 kita, kalau dia berwarna kuning, maksudnya kita tahu yang bahawa ini adalah apa-apa saja yang boleh berlaku di sini Maksudnya kita sebenarnya boleh ambil dia punya take profit di sini Okey, kalau contohnya kita buy, ambil saja take profit di mana-mana di sini. Okey, anywhere around here before it comes to this. Okey, before it comes to this. Okey, kalau contohnya anda sebenarnya dah betul-betul yakin, dah betul-betul confident nak guna apa untuk satu jangka masa yang lama, maksudnya anda sebenarnya boleh tunggulah. Okey, alright. Okey, tapi kita tak tahu dekat sini apa-apa saja boleh berlaku kalau kita lihat kepada QQ MT ni, kalau contohnya sini merah, tiba-tiba sini hijau dan sebagainya, maka ini kita tahu akan ada masalah. Jadi sekiranya kita gunakan time frame 5 minit, kita nak scalping, jadi kita sebenarnya ikut sajalah QQE MT4 ini Okey, itu adalah satu perkara yang saya nak share. Okey, lagi satu benda kita dah tahu penggunaan FLI. Kita dah tahu dah tentang extreme trend dan juga QQE MT. Sekarang saya nak masukkan untuk UT board alerts. Okey. Alright. Okey, ini adalah penambahan Okey. Untuk UT board alerts ni, kita ada sell dan kita dah diberikan untuk buy. Okey. So kita sebenarnya nak dapatkan dia punya exact point of entry tu, lepas tu kita juga nak dapatkan dia punya exact point dia. Okey. So UT board alerts ni apa dia buat sebenarnya Okey. Okey, mari kita tengok sama-sama Okey. Seperti yang tadi kita lihat kat ni, sini sebenarnya dia keluar sini UT board alerts contohnya kalau kita lihat kat sini, sini adalah buy. Dia bertukar trend dia bertukar trend di FLI di sini Okey, maksud dia memberikan bomb di sini. Okey, seperti yang anda dapat lihat. Ini untuk uptrend. Okey, UT boards memberikan kita lebih awal sama dengan extreme trend juga. Okey, lebih kurang sama dengan extreme trend juga Okey. Dan seperti yang anda dapat lihat di sini, anda sebenarnya kadang-kadang tak sure dekat mana yang take profit anda perlu berada Okey juga. Anda boleh tunggu. Okey. Anda boleh tunggu kalau anda nak scalping. Kalau anda nampak sell kat sini ni, anda boleh ambil sebagai take profit. Okey, itu adalah yang pertama. Okey. Kalau anda nak dapatkan take profit yang lebih stable, lebih stabil, maksudnya pastikan yang ekstrim, yang ekstrim trend anda tu, juga sebenarnya tengah menukar trend kepada yang berwarna apa? Yang berwarna putih. Okey, yang berwarna putih juga. Seperti yang anda dapat lihat di sini, anda sebenarnya boleh melihat dia ada keputihan sedikit, tapi keputihan dia sebenarnya dah diambil oleh yang berwarna kuning maksudnya kita tak dapat lihat dan kita boleh lihat yang sini adalah lebih kepada sideways dan kita mempunyai satu perubahan di sini. Okey, satu perubahan di sini. Okey. Maksudnya kalau seseorang tu sell pun sell dekat sini, dia adalah lebih kepada sideways dan anda sebenarnya tidak boleh buat banyak profit juga di sini Okey. Okay. Kenapa sebenarnya UT boards ni sebenarnya penting?
UT bots ni sebenarnya penting kerana dia boleh memberikan kita satu signal. Dia boleh memberikan satu signal. Tapi tak semestinya signal itu adalah betul. Ya, tak semestinya signal itu adalah betul. Tapi dekat sini saya menggunakan signal ini sebagai satu kekuatan kita. Okey, macam contohnya orang sebenarnya mungkin akan masuk kalau dia orang tengok sell dia orang akan masuk. Tapi saya ambil take profit di apabila sell dia keluar. Ya, itu adalah contohnya. Apa yang saya faham tentang technical indicators ini ialah itu adalah sebenarnya berdasarkan kepada cara kita menggunakan technical indicators tersebut. Dia tak ada cara yang memang betul, yang betul-betul yang kita boleh gunakan technical indicators tersebut. Tapi setiap technical indicator itu mempunyai satu kekuatan sebenarnya ya. Jadi kalau seseorang itu buy pada masa itu, ada orang yang sebenarnya sell juga pada masa itu sebenarnya. Jadi ini adalah perkara yang kita boleh tengok apabila kita menggunakan UT bot alerts dan juga kita menggunakan extreme trend dan juga FLI trend, FLI juga di sini ya sebenarnya. Okey, seperti yang saya katakan FLI itu saya menggunakan di cuma 5 minit, time frame 5 minit saja. Tapi saya nak expandkan FLI ini yang kita boleh gunakan di setiap time frame juga, tapi dengan bantuan UT bot alerts dan juga extreme trend campur dengan QQE MT4 juga yang boleh sebenarnya kita gunakan di setiap time frame nanti. Ya, jadi this will be one of the most strongest one lah for us to see later of how we can go for scalping, macam mana kita boleh pergi untuk scalping dan macam mana sebenarnya kita boleh determine entry point yang betul sebenarnya supaya kita somehow boleh sebenarnya profit di dalam market walaupun sedikit tapi kita still boleh profit di dalam market. Okey, pasal STC itu kalau kita tahu pasal STC dia akan lebih membantu Okey, tapi STC dia adalah seperti yang saya faham dia adalah lebih kepada RSI. Maksud dia anda sebenarnya melihat kalau dia adalah below 25, maksud dia anda akan pergi untuk oversold, maksud dia anda akan buy. Kalau dia adalah melebihi 75, maksud dia anda akan sell di sana. Okey. So, saya sebenarnya dah berikan satu contoh untuk anda. Kalau anda ada sebarang soalan anda boleh bertanya. Dan sekarang ni saya sebenarnya nak menggunakan linear regression sekali Okey, tak apa. Kita try linear regression sekali Okey, kita tengok apa sebenarnya bagaimana sebenarnya linear regression ni boleh membantu kita Okey, sebenarnya saya tak ada plan untuk masukkan linear regression, tapi disebabkan kita kita sebenarnya kita sebenarnya menggunakan intraday trading kita menggunakan linear regression. Maksudnya saya cuma try saja dengan menggunakan linear regression. Okey, seperti yang anda nampak di 5 minit ini, kita sebenarnya boleh melihat sideway sideway Yes, Okey, so okey, seperti yang kita boleh lihat di sini, kita sebenarnya boleh melihat yang bahawa dia ada keluar daripada linear regression itu sendiri dia ada keluar daripada linear regression itu sendiri. Maksudnya kalau dia keluar daripada linear regression ini, selalunya orang katakan dia adalah sesuatu yang yang dia kemungkinan akan lebih menaik ataupun linear regression itu corak dia akan berubah contohnya katakan. So kalau dalam situasi begini, dalam situasi begini kita juga tengok kepada QQE MT4 kita ni, dia sebenarnya masih tidak memberi satu pengukuhan sama ada dia akan menaik ataupun dia akan menurun sebenarnya. Ya, jadi kalau kita melihat okey, saya ada sesuatu nak cakap untuk gabungkan semua perkara ini together Gabungkan semua perkara ini together. Kalau anda lihat kat sini sekarang ni anda mendapat daripada UT bot alerts yang bawa anda kena buy Anda kena buy di sini Anda kena buy di sini. Dan anda juga tahu yang sebelum ni anda sebenarnya dah dapatkan trend lebih awal di sini Okey. Dan kemudian anda tahu sini ada up downs dan sebagainya. Okey. Dan contohnya kalau anda masuk entry di sini. Okey, contohnya kalau anda masuk entry di sini,
untuk buy, okey, untuk buy di sini. Dan kemudian kalau anda pergi ke sini, anda boleh melihat yang bahawa FLI anda masih berada di dalam warna biru. Okey. Dan kemudiannya kalau anda melihat kepada yang berwarna kuning ini, okey, yang berwarna kuning ini, okey, dia masih menunjukkan kepada, okey, dia masih menunjukkan kepada kenaikan juga. Okey, dia masih menyokong kepada kenaikan juga ya. Okey. Kadang-kadang kita boleh confuse tau. Kalau kita ada UT Board Alert kat sini, UT Board Alert kata sell maknanya kita pun kenapa dia ada perubahan sedikit Seperti yang saya kata, kita gunakan function dia. Okey, kita ubah dia punya function dia. Okey. Seperti yang saya kata, kita setiap indikator dia mempunyai satu kekuatan. Ya, kita menggunakan kita lihat kepada apa yang dia boleh berikan sebenarnya ya. Kalau ada setting adjustment QQE nanti I share, rasa macam ada. Oh, you ada nak buat setting untuk QQE QQE settings kalau ada okey, boleh share, tak ada masalah. Bagi saya ni je lah. Not today okey, tak apa. Sebab dekat sini yang saya tengok ni kebanyakan ialah kita guna yang ni je lah. Untuk 3 RSI length, RSI smoothing ya. Threshold adalah 10, so tu je lah. Check semula. Okey. Boleh. Tak apa, ni kerja Sezadi lah. Tak apa, boleh check, tak ada masalah. Okey. So okey. Kalau kita melihat kalau kita melihat kepada sini, okey. Contohnya kalau kita tahu yang bahawa dia adalah berwarna biru dan kemudiannya dia sebenarnya berwarna kuning maksudnya kita tahu dan dia sebenarnya lebih menyokong kepada kenaikan. Seperti yang saya katakan tadi, UT Boards Alerts ni kita sebenarnya lihat kepada sell. Maksudnya ada orang dia pasti akan sell Dia pasti akan sell, tapi dia akan floating juga Dia akan sebenarnya floating juga. Kerana dia sebenarnya lebih dia lebih menyokong kepada kenaikan. Dia lebih menyokong kepada kenaikan. Seperti yang anda dapat lihat di sini, sekarang ni kita mendapat satu okey. Sila perhatikan sini betul-betul Tadi dekat 5 minit ni kita dah dapat satu signal yang mengatakan buy, tapi dia tak stable lagi Okay, ini belum stable lagi. Tapi kalau anda nak masuk boleh ke tak? Boleh tapi berdasarkan risiko anda masing-masing So sekarang ni tak apa, saya nak terangkan. Okey, kalau contohnya sini adalah satu buy yang akan keluar nanti. Kita lihat kepada apa yang berlaku di extreme trend dan juga kita melihat kepada apa yang berlaku di FLI. Okey, selalunya FLI akan lambat FLI akan lambat, maksudnya kita akan fokus kepada extreme trend. Okey, dan juga kita akan fokus kepada QQE MT4. QQE MT4 dengan extreme trend works together. Okey, dia adalah together dia adalah pair yang together. Okey, maksudnya seperti yang anda dapat lihat di sini, tadi kita mendapat signal untuk buy. Kalau anda melihat kat sini yang bahawa okey, yang berwarna kuning itu sebenarnya dia belum bertukar lagi kepada warna putih. Maksudnya kita tahu dekat sana yang extreme trend sebenarnya tak ada penukaran daripada buy ke sell Maksudnya kita tahu dia masih berterusan. Dan seperti yang kita tahu FLI ni adalah confirmation yang kedua. Okey, FLI adalah confirmation yang kedua. Dan kalau kita tahu dekat sini kalau dia adalah confirmation yang kedua dan kita tahu di sini yang bahawa dia sebenarnya masih berpegang kepada dia masih berpegang kepada kenaikan. Tapi seperti yang anda dapat lihat tadi, di QQE MT4 ni sebenarnya dia dah bertukar berwarna biru tadi. Okey, itulah yang kita nakkan. Okey, kalau dia dah bertukar untuk biru tu, maksud dia dan maksud dia kita boleh masuklah untuk buy lah sebenarnya Okey, cumanya kalau anda perlukan lebih konfirmasi, anda kena melihat kepada apa yang extreme trend anda buat apa yang extreme trend anda buat dan apa QQE MT4 anda katakan. Seperti yang anda boleh lihat di sini, anda boleh lihat QQE MT4 anda sekarang ni telah sebenarnya lebih fokus kepada buy lebih kepada buy. Okey, jadi tunggu dulu, don't rush basically, tunggu kepada signal daripada UT Board Alerts tunggu signal confirmation betul-betul
daripada UT.ls. Okey. Kenapa saya cakap pasal UT.ls? Kenapa? Kerana UT.ls selalu memberikan satu signal yang lebih awal sebelum sebelum FLI nak keluar. Sebelum FLI nak keluar, anda boleh lihat by ni. Okey, sebelum FLI nak keluar. Jadi banyak sebenarnya daripada banyak signal sebenarnya dia dah berikan lebih awal. Okey, dia dah berikan lebih awal kepada apa yang boleh berlaku di sini. Okey, ya, apa yang boleh berlaku di sini. Maksud dia anda boleh mengambil advantage di dalam market lebih awal. Lebih awal. Okey. Risk reward anda sebenarnya anda boleh sebenarnya pergi ke 1:15 ataupun 1:5. Itu adalah berdasarkan kepada cara anda untuk trade di dalam market. Jadi itulah sebenarnya yang saya nak sharekan. Okey, sekarang ni saya nak gabungkan dengan scarf trend cycle. Okey, saya nak gabungkan dengan scarf trend cycle. Okey, scarf trend cycle which is STC adalah combination dengan MACD, MACD, bukan MACD yang kita makan tu. Okay, is MACD. And then at the same time dia adalah penggabungan dengan stochastic oscillator. So seperti yang kita boleh lihat dekat sini, kalau dia adalah melebihi 75, maknanya dia sebenarnya masih menyokong kepada overbought. Ya, dia masih menyokong kepada overbought. Maksudnya kita tahu dekat sini yang dia mempunyai contradiction. Dia mempunyai contradiction dekat mana sebenarnya dia akan hit into sama ada dia akan hit into buy ataupun dia akan hit into sell. So inilah sebenarnya perkara yang menarik kalau kita menggunakan STC, kita menggunakan QQE MT4 dan juga kita melihat kepada apa yang FLI, UT.ls kita dan juga extreme trend kita buat sebenarnya. So kalau kita melihat dekat sini, kita tahu yang bahawa kita sebenarnya tidak mempunyai sebarang signal lagi yang keluar daripada UT.ls. Okey, makanya kita tunggu dulu. Kita tengok apa yang UT.ls kita buat. Itu adalah yang pertama. Okey, keduanya kita lihat kepada selepas kita punya UT.ls tu memberikan kita signal tu. Okey, tengok apa extreme trend kita buat. Okey, pastikan extreme trend anda kalau dia contohnya menyokong kepada buy, maksudnya dia akan berterusan berwarna kuning. Kalau dia tengah bertukar, dia punya arah dia, maksudnya dia akan lebih kepada sell. Okey, dan tengok konfirmasi itu dengan QQE MT4 anda, sama ada QQE MT4 anda itu adalah berwarna biru ataupun berwarna merah. Kalau dia ni adalah berwarna biru, okey, dan juga extreme trend anda sebenarnya masih berpegang kepada warna kuning, okey, dan anda mendapat signal pada masa itu juga, okey, maksudnya dekat sini kita tahu yang bahawa dia akan meneruskan kenaikan. Okey, kita tahu yang bahawa dia akan meneruskan kenaikan. Okey, mungkin anda risau dengan STC ni stochastic yang STC ini Untuk STC ini sebenarnya STC ni anda tak perlu risau selagi dia masih dekat atas tu, kadang-kadang dia masih sebenarnya boleh meneruskan kenaikan juga kenaikan juga. Jadi anda tak perlu risau. Anda cuma kena melihat kepada apa yang sebenarnya berlaku di X-trend anda, di UT.ls anda, dan juga kalau anda boleh nanti anda fokus kepada FLI anda juga. Okey. Dan untuk take profit sebenarnya seperti yang saya kata, risk is to reward 1:15 ataupun 1:5. Itu adalah bergantung kepada anda. Kalau macam saya, kalau saya lihat kepada yang baru, sesuatu yang baru yang akan keluar, iaitu contohnya kalau saya masuk buy, kalau saya lihat kepada the next sell that will be coming out, which means that will actually be my take profit. Okay, immediately saya akan pastikan yang bahawa take profit saya akan berada di sini. Memang betul penerusan boleh berlaku penerusan kenaikan boleh berlaku, tapi tak apalah, saya ambil take profit saya di bahagian sell saya. Okey, jadi itulah sebenarnya yang saya nak terangkan untuk hari ini. Jadi untuk sekarang ni kita sekiranya kita menggunakan time frame 5 minit, makanya sekarang ni kita menunggu kepada apa yang sebenarnya market akan buat di 5 minit sebenarnya. Maksudnya kita menunggu kepada
UT bond alerts kita, extreme trend kita juga. Okay, dengan QQE MT4 kita. Kerana QQE MT4 kita sekarang ni masih dekat sini masih dekat sini. Dia tak ada apa? Dia tak ada confirmation sama ada dia akan pergi kepada warna hijau ataupun dia akan pergi kepada warna merah Okay. Jadi anda kena tunggu dulu kita kena tunggu. Jadi itulah sebenarnya yang saya nak terangkan untuk hari ini. Sekiranya anda dah tahu apa trend sebenarnya, maksudnya anda masuk pada masa itu dan kemudian anda ambil profit anda, okay, sebanyak 1:15. Okay, which means kalau contohnya anda dah dapat semua anda punya signal tu, roughly, wait, just give me a moment. Okay, just bear with me. So for example, if contohnya kalau dia adalah lebih kepada buy, maksudnya anda akan pergi into long position. Kalau short position tu untuk sell Contohnya kalau long position anda letak saja di mana ekstrim dekat mana ekstrim anda berada Okay. Okay, ambil dekat ekstrim Saya tahu selalunya anda ambil dekat FLI. FLI pun boleh, tak ada masalah Okay, this is bergantung Okay, kalau ada orang tanya sama ada kita ambil take profit kita di FLI ataupun kita nak ambil take profit kita di ekstrim. Okay, ekstrim sebenarnya kerana permulaan telah berlaku di ekstrim. Sebenarnya ekstrim sebenarnya permulaan telah berlaku That is the second point of you actually getting your take profit. Kalau ada orang tanya saya, boleh ke kita ambil dekat UT bond alerts ke tak Okay, jawapan dia adalah bergantung Okay, itu adalah bergantung kepada entry anda okay, bergantung kepada entry anda atau bagaimana anda menggunakan indikator tersebut. Tapi bagi saya rasa kalau anda ambil dekat ekstrim pun dah cukup kuat sebab ekstrim pun sebenarnya dia mempunyai kekuatan sama seperti UT bond alerts dan kemungkinan besar lebih bagus daripada UT bond alerts juga. Kerana UT bond alerts kebanyakannya kita guna cuma untuk take profit saja. Okay, kita guna untuk take profit saja. Okay, dan take profit itu adalah berdasarkan kepada market. Tapi apa yang kita gunakan ni untuk dia punya take profit dia, okay, manually. Okay, kalau contohnya kita nak buy ni, okay, kalau kita buy untuk long position, kita ambil dekat dia punya extreme dia, okay, for 1.5, okay, 1.5 roughly ataupun 1.15 pun boleh. Okay, 1.15 contoh 1.15. Okay, it's okay, it's fine. Okay, contohlah 1.17. Okay, anda tahu yang bahawa dia dah kena contohnya anda masuk dekat extreme trend, dia dah kena dia punya take profit Jadi ini adalah point entry yang sangat-sangat kurang sangat-sangat kurang untuk anda ambil okay, take profit anda. Okay, kalau sekiranya anda tunggu sampai anda punya sell kat sini keluar pun boleh juga, tak ada masalah okay, it's still the same it is still the same basically. Okay, so this technique sebenarnya ada dia punya ada kebaikan dia memang ada kebaikan dia, and I think because before FLI gives the signal, so basically you already know what is the actual one dia akan bagi starting point dia okay, jadi sesiapa yang sebenarnya sell ke apa ke sebelum ni, jadi dia dah boleh tutup dah dekat buy tu okay, following dengan extreme trend dan juga following kepada apa dia punya QQE MT4 ni buat, so automatically you can actually you can profit lah from this strategy as well. Itu je yang saya nak terangkan Ini saya terangkan cuma dekat time frame 5 minit saja Okay, tapi kalau kita nak gunakan time frame yang lain pun boleh tak ada masalah Gunakan according to your multi time frame knowledge. Okay, gunakan according to your multi time frame knowledge, and basically tengok apa yang sebenarnya time frame besar buat dan time frame kecil juga buat okay. Ni saya akan perkasakan nanti saya akan perkasakan teknik ni nanti okay, tapi saya dah introducekan teknik ni untuk 5 minit hari ni, tapi saya akan saya akan perkasakan nanti teknik ni sebenarnya, sebab saya tahu teknik ni
teknik ni memang boleh digunakan sebenarnya. Makanya sebenarnya kita kita boleh dapatkan entry point yang betul ya, sharp angle jugalah, boleh lah. Kalau ada apa-apa lagi yang kita boleh gunakan saya rasa ada lagi satu perkara yang kita boleh gunakan, iaitu adalah stochastic. Stochastic, tapi kita tak boleh gunakan stochastic RSI saja stochastic ataupun RSI saja. That means kita perlukan satu indikator lagi yang sangat-sangat kuat, di mana sebenarnya kita tahu di mana sebenarnya the actual part that it will be ending, the actual part dia ni. Maksudnya dengan penggabungan UT-board Ellipse ini, UT-board Ellipse itu akan menjadi lebih kuat. Jadi itulah sebenarnya yang saya masih tengah cari, dan kemudian apabila saya mendapatkan dia punya ni, saya pasti akan tunjukkan Okay, so boleh check GJ guna pakai instant pakai method ni? Boleh? Why not? Let's do it. Why not? GBP JPY. Let's try. JPY, British Pound. Okay. Okay. So, alright. Let's say lah, nak guna time frame mana? 5 minit. Okay lah. See lah. Okay. So, okay, contoh kita guna 5 minit lah. Okay. So, for now, kalau kita tengok okay, let's see. Ni kita tengok. Okay, kalau tak nak linear regression pun boleh lah. Actually, it was not in my plan to use linear regression. But then since linear regression is there, it's good also lah. Dia boleh dia boleh memberikan trend jugalah. Benda tu bukan satu masalah jugalah untuk gunakan linear regression Boleh sebagai penambahan Tapi cuma saya nak tengok saya nak tengok. Okay. Seperti yang anda lihat di sini tadi sebenarnya kita boleh melihat kita dah dapat UT-board Ellipse ni. UT-board Ellipse pun dah kata sell awal-awal dah kata sell dah dekat sini dan sell ini berlaku semasa bila tahu? Semasa dia nak berlaku perubahan seperti yang dapat lihat, semasa dia nak berlaku perubahan tu, dia dah bagi tahu yang dia akan sell juga di sini. Maksudnya dia awal-awal dia dah sampai. FLI baru responded FLI baru responded dengan hammer dia baru responded tapi dia lama dia responded lama untuk dia punya ni. Dan seperti yang kita dapat lihat, extreme trend kita sebenarnya juga sebenarnya mempunyai perubahan Anda kena tengok betul-betul guys, anda kena tengok apa yang berlaku okay, contohnya kalau contohnya dekat sini anda tengok anda punya FLI dekat sini nampak macam buy tau. Sampai sini pun dia masih buy lagi tau. Okay, so tapi dia punya tapi anda tahu extreme trend anda sebenarnya memberikan juga signal awal okay, anda boleh tengok sebelum FLI nak respon, okay, extreme trend anda dah respon dah awal-awal. Okay, campur dengan QQE anda dah dapat dah dia punya trend dah berwarna merah ni. Okay, so sell dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau anda nak lebih konfirmasi, tunggulah dia berubah kepada warna putih. Okay, lepas dia berwarna putih, QQE pun sama, masuklah dekat QQE ni. Okay, dan kemudian anda boleh lihat apa yang berlaku. Seperti yang anda boleh lihat di sini, biru ni sebenarnya baru nak bertukar ke warna merah. Daripada sini kalau anda melihat, anda tengok. Apabila anda datang ke sini, anda mempunyai hammer. Okey, jadi hammer itu sebenarnya boleh menjadi penerusan Okey, hammer itu boleh menjadi penerusan. Seperti yang saya katakan dulu, FLI indicator, kalau anda lihat kali 5 minit, anda masuk entry di sana. Okey, tapi kalau contohnya kalau hammer dah datang, hammer dah keluar, kita dah dapatkan signal lebih awal, kita biarkan dia berterusan. Dan kemudian kita tahu yang extreme trend kita dan FLI kita, okey, extreme pun warna putih, FLI berwarna berwarna merah. Kita tengok kepada QQE kita. QQE kita pun okey. Okey, masih dalam trend. Okey, menurun dan sebagainya. Sepertinya sekarang ni kita tahu dia sebenarnya berada di dalam penurunan. Okey.
So jadi sekarang ni GBP JPY GBP JPY. Okey, GBP JPY. Okey, so sekarang ni okey, saya nak tahu lebih lanjut daripada L lah. Jadi L sebenarnya nak cari entry ke untuk apa ni, untuk GBP JPY? L nak cari entry ke untuk GBP JPY? Betul-betul. Sebab dia dah extreme downtrend tu kan. So I Nak cari entry ke? sebab I dah Yalah, ada betul lah. Kita memang nak cari entry kan, nak betul-betul. masuk kan. Okay. Bye-bye. So, okey lah. Kalau macam ni, okey, kalau contoh ni kita gunakan 5 minit Okey, kita gunakan 5 minit, kita tahu masa tak ada perubahan tak ada perubahan daripada sini. Daripada extreme trend juga, kita tahu yang bahawa dia adalah lebih menyokong kepada penurunan untuk teknikal untuk penurunan kepada teknikal. Okey, dan kemudian dia masih berwarna merah lagi dia masih berwarna merah lagi, dan kita tak ada apa-apa daripada UT board alerts lagi kita tak ada apa-apa signal daripada UT board alerts yang boleh mengubah perkara ini. Kalau anda mendapat sell tu, anda jangan takut anda teruskan. Okey, kalau anda mendapat buy tu, maksudnya anda tutup lah ya. Okey, jadi UT board alerts tu adalah sesuatu yang sangat penting untuk anda tengok UT board alerts tu keluar. Selalunya kalau UT board alerts tu contohnya macam ni memang okey lah kan. Contohnya kalau anda dapat sell kat sini, tiba-tiba anda dapat buy kat sini kan. Anda dapat buy kat sini, tapi tengoklah. Okey, anda tengok buy kat sini, nampak macam buy, lepas tu warna kuning kat sini, tiba-tiba keluar pula sell kat sini kan. Betul tak? So keluar pula sell ni, anda tutup sajalah. Maksudnya anda dah boleh buat profit dah dekat sini untuk 5 minit ya. Okey, kalau contohnya kalau FLI, kalau ada orang tanya saya apa yang paling penting sama ada FLI penting ke ataupun extreme trend lebih penting jawapan dia ialah extreme trend lebih penting FLI boleh digunakan untuk konfirmasi, dan juga dia adalah macam penguatan kepada extreme trend juga. Okey, dan extreme trend itu kena dibantu oleh QQE Okey, extreme trend tak boleh stay alone Okey, ini lagi satu perkara saya nak cakap extreme trend tak boleh stay alone Okey, anda boleh tahu ada perubahan, tapi sebenarnya kalau dia disokong oleh QQE MT4, dia adalah lebih kuat. Ya, kalau anda nak dapatkan extreme trend anda ni working to the best, you need to get your QQE MT4 to be set up well. Ya. So that means your QQE MT4 ni dia akan memberikan satu impact yang betul, memang betul. So this is what is actually happening lah in the market lah, seperti yang anda dapat lihat. Dan kalau anda jumpa hammer ni, memang nasib anda baik lah pada hari itulah. Anda relax je, anda teruskan je, tak payah takut dah, sell je. Okay, tunggu je sampai the new UT board alerts tu keluar. Okay, that's it, take your profit. Okay, cuma ini sajalah yang perkara yang anda kena lihat Okay, tapi seperti yang kita katakan, okay, you can do this manually, or if you are sitting in front of your PC and everything, then you can actually keep an alert on this. Basically, keep an alert on this. Kalau ada UT bot ke apa, then you can actually keep an alert on this. But you can actually also use this method lah. You boleh gunakan method ini. Okay, tapi untuk entry sekarang saya rasa sell masih boleh lagi tak ada masalah lah. Kalau 5 minit, kalau nak scalping boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada apa-apa UT bot alerts dah keluar lagi. QQE MT4 masih menunjukkan penurunan juga. Dan extreme trend tak ada masalah extreme trend masih putih lagi. So memang boleh sell sekejap lah. Sell sekejap, take about few pips. Maybe about 1:1.5 if you want. Okay, contohnya kita nak sell, so kita go for short position. Ambil dekat extreme trend. Tarik ni 1:1.5 lah, 1.5 lah, lebih kurang lah kan. Okay, 1.49 tapi ambil je lebih kurang kat sini. Lepas tu dia punya stop loss ni, stop loss ambil ke belakang, ke atas je lah, sikit lah. Okay, ambil ke atas je sikit. So that means
basically you can actually take your profit lah around 160.995. Okay, amazing extreme trend for me personally, belum buy lagi ya. Amazing extreme for me personally, belum buy lagi. Yes, correct. Belum buy lagi. Sebab tu selalu kita guna FLI kan. So kalau sekarang ni kita dah ada extreme trend, lepas tu kita gabung dengan apa UT Bot Alerts, kita tengok dengan QQE, MT, MT4 ni lagi kuat lah. Sebenarnya kita punya kita punya chances untuk menang dalam market lah. Ini teknik-teknik lah yang kita boleh guna lah untuk scalping lah. 5 minit nampak macam okey lah. Tak ada masalah. Sebab saya check pun 5 minit pun boleh working ni. 5 minit time frame is one of the best to use lah. Okay, kalau contohnya anda guna di time frame besar pun boleh, tak ada masalah. Cuba tengok kalau anda nak guna multi time frame, contohnya 1 hour. 1 hour pun anda boleh tengok 1 hour apa yang jadi anda boleh tengok juga. Masih ada cara dia. Ada cara dia juga. Okay. So dekat sini pun anda boleh tengok kalau dia dah tukar warna putih, okay, dia dah bagi sell kadang-kala extreme trend dengan UT Bot Alerts dia keluar sama-sama. Kadang-kadang UT Bot Alerts tu keluar awal sikit daripada extreme trend tu. So jadi maksud dia ini adalah satu benda yang bagus lah sebenarnya. Kalau anda nak lebih konfirmasi untuk masuk, anda pastikan kalau boleh lah yang UT Bot Alerts tu dengan extreme trend tu keluar sama-sama. Dia lebih kuat. Ya, kalau contoh UT Bot Alerts keluar dulu pun tak apa, tak ada masalah Tak ada masalah. Boleh tengok trend. Tak ada masalah. Ya, sebab kenapa anda tetap kena tunggu untuk FLI keluar. Untuk FLI itu keluar sama ada dia adalah hammer ataupun dia adalah bom Okey, FLI itu hammer ataupun bom lah. Itu adalah yang saya katakan Jadi dekat sana kalau contohnya lah anda tak nak trade lama ke apa ke, kalau anda nak take profit dekat hammer pun boleh. Tak ada masalah Kalau anda contohnya anda gunakan teknik scalping, anda nak take profit dekat hammer, boleh Ini adalah berdasarkan kepada cara anda sebenarnya trading. This is depend on the person. Tapi saya cuma tunjukkan apa yang sebenarnya anda boleh dapat. Ya, dan kalau anda nak tunggu take profit sampai UT Bot Alerts pun tak ada masalah juga. Ya, tak ada masalah juga sebenarnya. Dan juga perhatikanlah apa yang QQE MT4 anda buat, apa yang sebenarnya extreme trend anda buat dan sebagainya lah. Jadi itulah yang sebenarnya saya nak sharekan untuk anda hari ni Harap benda ni interesting untuk anda. Harap benda ni interesting untuk anda dan jangan risau, lebih pemerkasaan yang akan dilakukan untuk teknik ini sebenarnya. Not to worry Tapi teknik ini sebenarnya mempunyai kemenangan yang sangat tinggi juga sebenarnya yang boleh digunakan. Kalau digabungkan dengan fundamental analysis, ya makanya sebenarnya lebih baguslah. Ya, lebih kuat sangat-sangat kuat sebenarnya. Ya. Okey. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa lagi, saya akan minta diri dulu. Ya, saya minta maaf kerana saat ni saya memang ambil masa lama sikit. Kelas kita ni sebenarnya memang 1 jam tapi kita dah lambat. Tapi kalau ada soalan boleh bertanya sebelum saya akhiri sesi kita pada hari ni. Oh, L dengan C saja je Oh, dekat sini. Oh, I see. Nice. Oh, jadi yang lain tu sebenarnya keluar tadi. Yalah, kita mungkin dia tak mungkin tak tak interesting tak apa. Tapi best hari ni boleh tengok chart macam ni kan. Ya. Okey lah. Yang pasal STC ni jangan risau lagi. Don't worry much about STC yet. Because STC kadang-kadang dia akan menunjukkan sesuatu yang opposite tentang apa yang berlaku di atas tu Tapi jangan risau, seperti yang saya kata, setiap indikator boleh digunakan sebagai satu kekuatan. Ya. Jadi kita ni sekarang ni STC adalah sesuatu yang baru, ya. Tapi dia adalah combination daripada stochastic dan juga daripada MACD. Maksudnya dia adalah lebih kuat. Sekiranya kita dah mula ketahui tentang STC, maksudnya kita boleh tahu lagi
apa sebenarnya STC ni boleh membantu kepada perkara yang tengah berlaku di sini. Walaupun kita nampak macam perkara tu opposite, tapi kita boleh gunakan perkara yang opposite itu untuk sebenarnya untuk kita dapatkan keuntungan yang maksimal ya yang kita boleh dapatkan dalam market itu. Okay. Alright guys, kalau tak ada apa-apa saya akan minta diri dulu tau. Okay sir, thank you. Let's memperkasakan method ini together. Sure, definitely, yeah. So this is this is one of the research lah. Okay, this is one of the research basically, and I think that this is one of the it has a very high winning rate. Basically, it has a very high winning rate. So we just have to wait for the UT bot alerts, okay, to come out, okay, and then we will see with the extreme trend with the QQE MT4, okay, and then later on, okay, we will also look at our FLI as well, okay. So it is all semua method itu sebenarnya kita kena lihat together ya, kita kena lihat. Okay, that's what I have for today. Not to worry, by tomorrow we will try to see how can we make it more interesting, and we will try to actually go into entry as well. We'll try to go into entry as well. Okay. Okay. So have a good day. All right, and take care. Bye bye, guys. Bye, guys. Have a good day. Bye.